Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terangkan tentang bab 5, ungkapan algebra. Okey, kita tengok dulu apa itu pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Okey, bila kita sebut bila kita sebut ungkapan algebra dia mesti ada pemboleh ubah. Okey, bila sebut algebra je mesti ada pemboleh ubah. Apa itu pemboleh ubah? Okey, pemboleh ubah ialah kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Okey, ia boleh diwakili dengan huruf A hingga Z. Apa-apa huruf A hingga Z, tapi mesti menggunakan huruf kecil. Okey, pemboleh ubah ni ada dua. Satu nilai yang tetap, iaitu kuantiti yang diwakili sentiasa tetap. Dan satu lagi ialah nilai tidak tetap, iaitu kuantiti yang diwakili berubah mengikut masa. Okay, kita tengok contoh. Okay, kena pasti pemboleh ubah kita wakilkan dengan huruf dan tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Okay, contohnya, beberapa orang murid telah hadir ke sekolah semalam. Okay, kita tengok kat sini, beberapa orang murid. Kita tak tahu apa nilai dia, berapa nilai dia. Jadi, pemboleh ubah dia ialah bilangan murid. Okay, kita boleh wakilkan dalam bentuk huruf. Apa-apa huruf? Okay, saya wakilkan kat sini huruf N. N orang murid telah hadir ke sekolah semalam. Okay, N ni nilai dia tetap sebab telah hadir ke sekolah semalam. Nilainya tidak berubah. Okay, dikira pada hari itu sahaja kehadiran murid. Okay, yang B, bilangan pelancong yang mengunjungi Malaysia setiap tahun ialah beberapa orang. Beberapa orang ni kita tak tahu berapa orang. Okay, jadi pemboleh ubah dia ialah bilangan pelancong. Okay, saya wakilkan bilangan pelancong tu dengan huruf Z. Okay, Z mempunyai nilai yang berubah. Sebab apa nilai yang berubah? Kerana bilangan pelancong yang mengunjungi Malaysia berubah setiap tahun. Okay, bagaimana kita hendak menerbitkan ungkapan algebra daripada suatu situasi? Okay, contohnya situasi tu, yang pertama, suatu beg mengandungi X blok kayu. Ni, ada beg, dalam dia ada X blok kayu. Kita tak tahu berapa kayu dalam tu. Okay, kita wakilkan dengan huruf X. Jadi, ungkapan algebra dia ialah X. Okay. Lepas tu, 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg itu. Okay, jadi, tambah lagi 3. X tambah 3. Okay. 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg itu. Daripada beg itu, okay, kita keluarkan 4. Keluarkan maksudnya tolak. Jadi, X tolak 4. Okay, bilangan blok kayu di dalam beg itu dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid. Bila bahagikan sama rata, maksudnya dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid, maksudnya kita kena bahagi 2. Jadi, X ni kita bahagi 2. Ataupun kita boleh tulis sebagai X per 2. Okay. Dan seterusnya, 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Okay. X dengan X. Okay. Kita boleh buat X tambah X. X tambah X ialah 2X. Ataupun awak boleh buat 2 darab X. 2 sebab ada 2 beg kan. Jadi 2 darab X sama dengan 2X. Okay, ingat kat sini Ini 2 darab X, 2X. Atau X tambah X, 2X. Okay, kalau 2 darab Y, 2Y. Ataupun Y tambah Y, 2Y. Tapi kalau yang kat sini, A darab A ialah A kuasa 2. Kita ingat balik, imbas balik tajuk kuasa 2. Okay. Kalau A darab A, pemboleh ubah yang sama. Darab. Dia bukan 2A tapi A kuasa 2. Kalau satu nombor didarab dengan pemboleh ubah. Okey, jadi contoh 2 darab X ialah 2X. Ini awak kena ingat. Okey, 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu, manakala satu beg lain mengandungi Y blok kayu dan ditambah dengan 2 blok kayu. Okey, ada 2 beg. Jadi 2X tambah dengan Y. Sebab tambah yang ni tambah dengan 2. Okey. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu dengan jisim setiap blok kayu ialah P gram. Okey, kita nak cari jumlah jisim. Satu blok ni ialah P. Okey, P gram. Kita tak tahu berapa blok kayu. Jadi X darab P. 2 darab X darab P ialah 2
2xp. Kalau 2 darab x, 2x. Kalau 2 darab x darab p ialah 2xp. Okey. Okey, kita tengok pula apa itu ungkapan algebra. Ungkapan algebra ialah gabungan satu nombor dan pemboleh ubah. Satu nombor dan boleh ubah. Contohnya 2x. Nombor dan boleh ubah. Kalau y tu bermaksud 1y. Okey, 1y, cuma dalam ungkapan algebra, nombor 1 kat depan ni, yang ni, kita tak tulis. Biasanya kita tak tulis, kita buat y je. Tapi y tu sebenarnya bermaksud 1y. Okey, atau lebih nombor dan pemboleh ubah dengan operasi tambah atau tolak. Okey, contohnya x tambah 4. Okey, ada 2 ni, kita letak operasi tambah ataupun tolak. 2a tambah b tolak 3. Okey. Okey, ini kita panggil sebagai ungkapan algebra. Okey, contoh-contoh lain ungkapan algebra ialah x tambah 3, x tolak 4, 2x, 2x tambah y tambah 2, 2xp. Okey, kita tengok contoh. Yusri membeli 5 biji apple dengan harga x sen sebiji. Maksudnya kat sini 1 biji, kita tak tahu harga dia berapa, x sen. Okey, 8 biji oren dengan harga y sen sebiji. Okey, 1 biji y sen. Tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. Okey, 1 biji x. Jadi kalau 5 biji ialah 5 darab x. Macam ni saya buat dalam bentuk gambar kat sini. 1 biji x harga dia. Jadi 5 biji ialah 5x, 5 darab x. Oren ialah 1 biji y sen. Ada 8 oren, jadi 8 darab y ialah 8y. Jadi dia punya ungkapan algebra ialah 5x tambah 8y. Okay, tengok contoh seterusnya. Suatu nombor ditambah dengan 5. Okey, kalau saya buat ungkapan algebra dia, suatu nombor tak tahu apa nombor tu, kita buat contohnya m. Tambah 5, maksudnya m tambah 5. Okey, umur Suzita ialah 3 tahun lebih muda daripada umur Suzana. Okey, sekarang ni kita tak tahu apa umur Suzita. Kita andaikan dia A. 3 tahun lebih muda. Bila lebih muda, maksudnya dia tolak. Okey, jadi kat sini ialah A tolak 3. Okey, bagaimana menentukan nilai ungkapan? Okey, kalau kita dah dapat ungkapan algebra ni, contohnya ni, kita nak tahu nilai dia. Okey. Bila nak tahu nilai dia, dia mesti bagi tahu nilai bagi setiap satu ni, x berapa, y berapa. Okey, kalau contoh dia bagi x3, y2, macam mana kita nak cari nilai ungkapan algebra tu? Okey, 8x bermaksud 8 darab x. Okey, 8x maksud 8 darab x. Jadi 8, kita gantikan x tu dengan 3. 8 darab 3 ialah 24. Okey, tolak 5y. 5y bermaksud 5 darab y. Jadi 5 darab 2, 10. Tambah 7. Okey, jadi kita akan dapat 21. Jadi nilai suatu ungkapan ditentukan dengan menggantikan pemboleh ubah dengan nilai yang diberi. Maksudnya kita gantikan huruf-huruf ni dengan nombor yang diberi. Okey, kalau kita nak guna kalkulator untuk semak pun boleh juga. Okey, kita tekan, okey, dia 8x. Jadi tekan 8, tekan alfa, cari huruf x. Bila nak tekan huruf, kena tekan alfa dulu. Okey, tolak 5 alfa y. Okey, bila nak tekan huruf y, mesti tekan alfa dulu. Tambah 7, tekan calculate. Okey, dia akan tunjuk x berapa. Masukkan nilai 3 sebab bagi sini x3. Lepas tu, ditanya y, tekan sama dengan. Ditanya y berapa. Masukkan nilai y, tekan sama dengan. Akan dapat 21 untuk semak jawapan. Okey, contoh seterusnya. 1/3 daripada murid lelaki, okey, dalam sebuah kelas 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli kadet remaja sekolah. Okey. Manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli kadet remaja sekolah. Tulis satu ungkapan bagi jumlah ahli kadet remaja sekolah. Okey. Situasi ni kita tak tahu berapa bilangan murid lelaki. Jadi kita boleh andaikan bilangan murid lelaki ialah X.
Murid lelaki yang terdiri daripada kadet remaja sekolah ialah 1/3 daripada murid lelaki. Jadi 1/3 darab X ialah 1/3 X. Okey, sekarang ni kita tak tahu berapa bilangan murid perempuan. Kita andaikan Y. Okey, dia bagi 9 orang perempuan bukan ahli kadet remaja sekolah. Jadi kita nak tahu berapa murid perempuan yang ahli kadet remaja sekolah. 9 tolak Y. Jadi ungkapan algebra dia ialah 1/3 X tambah Y tolak 9. 1/3 X ni untuk lelaki, Y tolak 9 untuk perempuan. Okey, lepas tu soalan kedua, jika kelas itu terdiri daripada 12 orang murid lelaki dan 16 orang murid perempuan. Maksudnya X 12, Y 16. Okey, gantikan dalam ungkapan algebra ni. Okey, X tu 12, Y 16. Hitung jumlah ahli kadet remaja sekolah dalam kelas itu. 1/3 X bermaksud 1/3 darab X. 1/3 darab 12 tambah Y ialah 16 tolak 9. Jadi jumlah ahli kadet remaja sekolah ialah 11. Okey, kita tengok pula sebutan dan perkali dalam ungkapan algebra. Okey, 5X tambah 3 ialah ungkapan algebra. Dalam ungkapan algebra ni ada dua sebutan algebra, iaitu 5X dan juga 3. Ini ialah ungkapan algebra. Dalam ungkapan algebra ada dua sebutan algebra, iaitu 5X dan juga 3. Okey, X ni ialah pemboleh ubah. 3 ni pemalar sebab dia nombor saja. Okey, perkali bagi X ialah 5. Okey, perkali nanti saya akan terangkan nanti. Okay, kita tengok contoh 5. Kenal pasti sebutan algebra daripada ungkapan algebra berikut. Okey, ini ialah satu ungkapan algebra, X tambah 5X. Dia ada dua sebutan algebra, iaitu X dan juga 5X. Okey. B X per 8 tolak 7Y. Itu ialah satu ungkapan. Ada dua sebutan, iaitu X per 8 dan juga 7Y. Okey. PQ tolak 2Q tambah 13. Okey. Itu ialah satu ungkapan. Ada 3 sebutan algebra, iaitu PQ, 2Q, 13. M kuasa 2 tolak 2M tambah N tolak 6. Ini ialah satu ungkapan algebra. Dalam ungkapan algebra ni ada 4 sebutan, iaitu M kuasa 2, 2M, N dan 6. Jadi ada 4 sebutan algebra. Okey, kita tengok pula perkali. Okey. Dalam sebutan negatif 3K kuasa 2MN, nyatakan perkali bagi K kuasa 2MN. Perkali tu, okey, kita tengok contohnya. Negatif 3K kuasa 2MN. Perkali bagi K kuasa 2MN. K kuasa 2MN. K kuasa 2MN. Siapa yang kali dengan K kuasa 2MN? Negatif 3 kan? Okey, jadi perkali bagi K kuasa 2MN ialah negatif 3. Okey, tengok soalan B. Nyatakan perkali bagi negatif MN. Okey, negatif MN. Jadi, siapa yang kali dengan negatif MN? 3K kuasa 2. Okey, yang ketiga, perkali bagi 3K kuasa 2. 3K kuasa 2. Siapa yang kali dengan 3K kuasa 2? Negatif MN. Okey. Okey, kita tengok pula sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Okey, kalau awak tengok dekat rajah A ni, okey, tengok pemboleh ubah dia. Nak tahu sebutan serupa atau tidak serupa, kita tak payah tengok nombor. Kita tengok pemboleh ubah. Kalau awak tengok pasangan sebutan algebra ni, M dengan M, PQ, PQ, AB, BA. Okey, AB dengan BA dia serupa. Okey, AB dengan BA walaupun susunan dia tak sama, tapi dia serupa. K kuasa 2, K kuasa 2. Okey, jadi awak tengok kat sini, pasangan sebutan yang sebutan serupa, dia mesti pemboleh ubah dia sama. Nampak? MM, PQ, PQ, AB, kuasa sama. Kuasa mesti sama. Kalau sini K kuasa 2, ini pun mesti K kuasa 2. Baru dipanggil sebutan serupa. Okey, kalau tidak serupa pula, okey, pemboleh ubah dia tidak sama. Nampak? V dan W tak sama. X, Y, Y, Z tak sama. Sebab ini memang ada Y, tapi sini X, sini Z. Okey, X kuasa 2 dengan X.
Memanglah huruf dia sama, pemboleh ubah dia sama, tapi kuasa dia lain. Ini kuasa 2, ini kuasa 1. Jadi dia ialah sebutan tidak serupa. Macam ni, M kuasa 2N. Ada huruf M dengan N. Ini pun ada huruf M dengan N. Tapi kuasa 2 tu untuk M. Ini kuasa 2 untuk N. Jadi tidak serupa. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.